على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه atau kama qala amma ba'. Yang berbahagia Datuk Urusi Majlis Merakab Timbalan Urusi Masjid Muttaqin, Warisan yang Tengkuasa, Tuan-tuan Imam, Datuk-datuk, tuan-tuan muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya sehat dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tajuk tazkirah kita pada tengah hari ini ialah tertib puasa. Kalau sempat tambah sikit prasyarat ataupun syarat-syarat nak dapat Lailatul Qadar. Kita sudah maklum bahawa ibadat yang fardu atau sunat ada tertibnya. Puasa sama macam sembahyang, sama macam zakat, sama macam haji, sama macam rukun-rukun Islam yang lain. Tertib puasa bezanya dengan tertib sembahyang. Tertib sembahyang bila ditinggalkan boleh membatalkan sembahyang, tetapi tertib puasa tak sampai ke peringkat membatalkan sembahyang dan membatalkan puasa, maaf, tapi boleh menghilangkan pahala puasa jika puasanya tak batal pun. Jadi 2 kali 5, 5 kali 2 je lah, sama je ya. Puasa tapi tak ada pahala, sembahyang tapi tak sah. Allahu Akbar. Jadi macam mana nak jaga supaya puasa kita itu ada nilai? Yang pertama, jaga mulut. Ya. Jangan berdusta. Puasa nak nipu lagi ke? Allahu Akbar. Bukan bulan puasa boleh menipu. Udah-udahlah menipu tu pun. Udah di luar bulan puasa menipu, dalam bulan puasa pun nak berdusta juga. Bila tak menipunya? Tak adalah. Dia fahamnya macam mana? Bulan puasa nipu juga, di luar puasa memang kaki tipu lah. Sayang, puasa tapi menipu. Sayang, mencaci orang, mencaci orang. Samalah di luar bulan puasa kerja mencaci orang. Dalam bulan puasa pun sempat lagi nak caci orang. Allahu Akbar. Bila masa dia tak mencaci orang? Atau memang kerja ni mencaci orang? Bila dia nak berhenti daripada mencaci orang? Dia harap bulan puasa ni perut lapar, tidaklah nak mencaci orang kan? Tidaklah, patutnya gitulah. Dah bulan puasa, makan tidak, minum tidak, lapar. Takkan ada masa nak mencaci orang? Tak ada lah. Patutnya gitulah. Mencampuri urusan orang lain yang tak ada kena-mengena dengan dia. Nyebuk aja hai orang. Ya Allah, kalau hai orang nyebuk. Bulan puasa tu janganlah gitu. Ya, sepatutnya bila seorang itu berpuasa, ya, kemudian malamnya berjaga, qiyam, pukul 3 kita bangun dah kan, pukul 3 kita qiyam.
dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan bahawa memang puasa itu satu kefarduan. Ya, Allah akan ampunkan dosa dia. Tapi syaratnya tadi janganlah ulang lagi dah. Ya, ni malam kita qiyam, siang puasa, tapi mulut sama macam di luar bulan Ramadan. Rugi. Ya, sepatutnya mata tu dikekang, telinga itu ditahan daripada mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal. Ya, yang kira-kira tak ada kena-mengena langsung lah dengan diri kita gitu. Ya, seterusnya hendaklah menahan perut daripada menelan makanan yang haram, terutama sekali ketika waktu berbuka puasa. Jadi yang paling selamat buka puasa ni di mana sebenarnya? Di masjid. Belum pernah aku dengar di masjid ada orang hantar ataupun ada makanan haram. Tak ada. Tak ada. Ya. Jaminlah yang disediakan oleh masjid, jatuh kuasa masjid ke, pegawai masjid ke, memang halal belaka. Yang buat dia tu haram, yang ambil tu. Yang ambil tu. Ambil satu je lah. Ambil 5. Letak kat motor siap-siap. Buat apa? Ya. Ada. Setengah masjid tu orang suka ngutip. Penin lah jatuh kuasa. Buat berapa tadi? 250. Ni ada 230 ya. Rupanya 20. Awal raib orang ambil. Letih lah catering macam tu. Ya? Ada beberapa masjid yang disinggahi oleh musafir. Kesian no. Ya? Tukang masak tu dah buat lebih. Di pengalaman saya kat masjid negeri, masjid negeri selalu orang singgah ramai. Satu bas 40 orang. Ya? Memang tukang masak ni adalah beberapa tukang masak ya, tak payahlah sebut nama kan. Dia memang kalau kita order 300, dia akan buat 350. 50 tu memang infak dia kan, alhamdulillah. Tapi dia kena dia awang awal ngambil. Ni masalah. Tak cukup-cukup dah jadinya. Ni tak cukup-cukup. Samalah bubur lambuk pun. Bubur lambuk. Sini mungkin tak buat kot. Macam mana masjid negeri ada buat. Kita buat 1,000 kan. 900. Tapi syaratnya jangan ada orang yang ambil. Dia tak tahu buat ke mana. Kita tak tahu. Tahu buat ke mana. Tak tahu. Jual. Kita pun jadi fitnah kan. Jadi sangka buruk. Kalau betul-betul lagi tak apa. Ada satu ketika tu kita memang reserve dalam 200 untuk orang yang lepas sembahyang Zuhur tu kan. Jabatan-jabatan kerajaan ni memang kita hantar lah. Dia sendiri hantar. Sebab mereka tu pun ada nyumbang. Itu je. Kita ambil pahala tolong buat. Lema bagi duit. Macam tu lah kan. Tolong menolong. Tapi di tengah-tengah tu kadang-kadang ada yang sampai, ya Allah, 100 yang bawanya. 4 kotak, 125. 100 buat ke mana? Jadi lepas sembahyang Zuhur tu kita terpaksa duduk situ ngabuk. Dah habis Tuan Haji, dah habis Pak Cik, dah habis Pak Cik. Itu. Ya, Allahu Akbar. Kita tak kisah kalau saya ambil 100 imam, saya nak edak ke, tak apa, bagi tahu siap. Ni diam-diam qomat aja dia nyusun. Qomat tu kita mana perlu orang nyusun apa dah. Qomat kita teruslah nak kata kan. Tengok-tengok dah 100 hilang. Sian makcik-makcik.
Ada cleaner-cleaner yang kerja dekat bank-bank, pejabat-pejabat tu kan. Mereka tahu, lepas main Zuhur mereka datang. Ya, 5 orang datang. Habis dah Ustaz. Allah minta maaf kak. Orang ada orang ambil awal, kita pun tak tahu. Dari situ halnya macam mana ya? Ambil makanan yang tidak halal untuk guna berbuka puasa. Ya, setengah salaf berkata jika anda berpuasa, perhatikanlah apa bendanya yang anda berbuka, di tempat siapa anda berbuka. Hal ini menganjurkan supaya kita berjaga-jaga dan mengambil berat terhadap makanan ketika kita berbuka puasa. Ya, kita tak apa hari lagi pun. Hari ini Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Maksimum untuk Isnin 30. Ada 4 kalau sampai hari Isnin kan. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Kemudian tak tahulah. Raya hari apa tak tahu. Kalau tak Isnin, Selasa gitu je lah. Rabu tak mungkin. Esok pun tak mungkin. Ya, ada 4 hari lagi. Ya, 4 hari ni tak tahu. Kalau ada rezeki kita, ada Lailatul Qadar, ada. Tapi nak dapat Lailatul Qadar tu tipnya apa? Yang pertama, kita kena bayar semua hutang-hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 1 lah, hutang sembahyang, hutang puasa, zakat. Kena bayar. Saya sedang dalam rangka bayar. Bagus. Dia ada peluang dapat. Macam mana cara bayar, tuan-tuan dah tahu dah. Mesti dah tanya dengan ustaz-ustaz dan semua kan. Sama dengan puasa pun semua. Muskilah besarnya hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia. Hutang manusia ada banyak tau. Hutang duit, hutang sakit hati. Sebab itu kalau ada mak ayah, ada adik-beradik apa semua yang kita rasa pernah kita sakiti hatinya, telefonlah saya siap sebelum raya ni. Jangan tunggu raya, tak payah tunggu raya. Aku rasa aku pernah sakit hati kamu lah, minta maaf lah kalau adik ke kan, kalau abang ke, kalau mak ayah awal lagi lah. Ya, dan jangan tak sedar ya. Kita tak tahu isteri kita pernah sakiti hati dia, kita tak tahu. Jangan-jangan memang hari-hari kerja kita nyakitkan hati isteri kita pun tak tahu. Baik cakap terus terang bulan puasa ni, kok nak dapat Lailatul Qadar. Ampun. Tak payah sembang lah. Kalau pun dia isteri kita, bukan makna kita boleh sakiti hati dia. Jangan. Malu je kalau betul beradab dengan dia. Dia boleh cakap, udahlah bang, korban je besar, malam kamu lain. Awak tahu dah, awak sakit hati saya hari-hari tau. Saya terpaksa panggil awak. Hilang hormat saya pada orang. Jangan sampai cakap itu, nangis kita, teriak kita. Ya. Percayalah, jika isteri kita tu memang baik, kalau isteri kita tu memang baik, kita minta maaf dengan dia, walaupun dia kata tak ada apa kurangnya bang, cukup, terima kasih banyak, dia akan nangis. Dia macam mana pun dia akan nangis. Dia akan nangis. Terima kasih bang. Dia akan sama-sama nangis. Diharap pasangan macam ni lah ada peluang dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau hari-hari awak ni, sudahlah, tak tahulah rumah tangga apa nama. Saya sekarang sedang berhadapan dengan satu masalah, tuan-tuan. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Masalah apa, Ustaz? Benda ni berlaku 20 tahun dulu, 25 tahun dulu, pasangan bercerai. Ramai tau. Ramai. Saya tak mau sebutlah berapa, tapi ramai. Mereka ni bercerai 20 tahun dulu, 25 tahun dulu. Kesannya hari ini, kesannya apa, Ustaz? Anak-anak perempuan nak menikah, payah undi dengan wali macam ni tau. Payah, sombong, bukan main. Anak cari minta maaf, banyak mana syaratnya. Udahlah 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun, sekupang tak nak bagi nafkah ke anak. Anak-anak nikah seolah kena sembah lagi ayah. Macam mana ni? Ramai tuan-tuan, betul. Sudahlah kamu suami isteri berkelahi, tak ada jodoh, terimalah hakikat. Kamu pun dah kahwin lain, kamu ada kerja, kamu ada anak.
Isteri kamu pun gitu juga. Kamu dah ada isteri pula. Udahlah, kamu pun dapat suami baru dah kan. Ada satulah. Yang lain tu macam itulah kan. Payah nak dapat jumpa balik. Ya, macam-macam syarat. Kenduri 2 kali. Ustaz, jemput kenduri Ustaz. Si isteri. Ini kenduri mana? Anak yang nikah tu harilah. Suami pula datang. Bapak dia, Ustaz, jemput kenduri Ustaz. Ni kenduri mana? Anak saya nikah lah. Masa itu saya pun tak tahu dia mutu bercerai. 2 kenduri. Tu yang bagus mana pula. 2 kenduri, bapak pun buat, anak buat. Tapi satu yang sangat terkesan sampai hari inilah. Kes ni baru tuan-tuannya, kes ni baru terkesan, saya teringat. Suami isteri berpisah. Isteri kahwin, pindah ke luar negara. Saya tak mahu sebutlah negara mana kan. 22 tahun. Tak terfikir ke si mak ni nak cari anak. Putus langsung. Kamu tak kenal mak kamu? Tak kenal Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Kamu duduk dengan siapa? Duduk dengan nenek. Duduk dengan nenek. Tuan-tuan tahu duduk dengan nenek? Tuan-tuan tahu lah duduk dengan nenek kan? Saya bukan nak menghindari nenek tu, tidak. Tapi dah duduk dengan nenek, tak sama duduk dengan mak. Akhirnya terlanjur. Berapa bulan? 6 bulan. Bila 6 bulan, nak bagi nikah ke nak tunggu lepas raya? Ustaz, mana boleh nikah Ustaz, boleh puasa? Kau tahu tak masalah budak ni? Nak tunggu bulan puasa? Dia ni laki bini dah macam laki bini dah, siang malam dah duduk serumah dah apa semua, peduli tidak dia mau hukum. Dah 6 bulan, nak tunggu lagi lepas raya. Allahu Akbar. Sian. Ya. 22 tahun tak pernah jumpa mak, mana rupa mak, akhirnya itulah terlanjur. Ya. Jadi mentahlah ada lelaki yang bertanggungjawab, nikah hanyalah. Tapi kenapa ada ibu macam itulah perangai dengan anak, tak ingat langsung dengan anak. Cari mak, cari nenek. Makcik, ni apa? Cucu. Tolonglah Ustaz, saya tak upaya dah. Dengar cakap. Tak dengar cakap. Budaknya pandai, budaknya cerdik. 10 soalan temuduga tu selesai. Asyhadu an la ilaha illallah dengan terjemahannya, rukun sembahyang dihurai satu-satu, rukun iman dihurai satu. Budak cerdik. Budaknya cerdik. Memang ada potensi kalau betul-betul gayanya dia boleh sambung belajar, boleh. Ya, tapi itulah jadi mangsa. Dia bercerai, tak ambil peduli langsung. Patutnya sekarang ni tak ada alasan tak boleh hubung dengan anak, walaupun kamu duduk di negara mana pun. Sebab Allah komunikasi ada. Bila dia dah putus dengan anak, artinya dia putus dengan mak, dengan neneknya pun, dia dengan neneknya pun tak berhubung lah tu. Kalau berhubung dengan nenek, tentulah berhubung dengan anak, sebab anak duduk dengan nenek sekali. Anak duduk dengan nenek, dia tak apa pandai jaga diri. Tak apa pandai. Dia boleh hidup, belajar rajin, jaga diri tak apa pandai. Walaupun nenek pesan macam-macam. Allahu Akbar. Hutang sesama manusia, perangai yang tak baik. Ya, dengan pengurusi dia berhutang 100. Dia kata hamil depan nak bayar. Hamil depan mana? Hamil depan lagi. Hamil depan mana? Hamil depan. Memang hamil tu ada depannya lagi. Jadi hamil depan. Pengurusi pun sembang dengan tim pengurusi. Datuk Bahri, ada nampak tak kawan kita nama ini? Dia lama tak datang masjid lah. Kenapa? Hari tu dia makan awak 100. Kata hamil depan nak bayar. Dengan mereka 100. Dengan teman pun ada 100, 200. Entah macam mana kelang-kelang apa itu datang pula berdaharinya bang. Apa cerita kamu ni? Ada nampak kawan kita nama ini? Ya, tak ada. Dah 2 bulan. Sehat ke dia? Kenapa? Dia ada hutang dengan pengurusi 100, dengan Datuk Bahari 100. Dengan saya 200. Bendahari 200 tiba. Pasal bendahari sudah-sudahnya 15 atau puasa semua berhutang. Ada orang OP itu, bukan Datuk Bahari sini, lain. Sini tak ada OP itu. Ya, ada. Hutang 200, 200.
Bila bayar, bulan depan. Jumpa lagi bulan depan. Orang macam ni, dia niat berhutang memang tak nak bayar, jangan mimpi nak dapat Lailatul Qadar. Takkan dapat. Takkan dapat. Ya? Malah Nabi beri peringatan ya, siapa yang meninggal dunia, meninggal hutang tak bayar, memang niat tak nak bayar, roh dia pun tak lepas ke langit. Walaupun dia syuhada, walaupun dia mati syahid, roh dia sangkut. Ya, itu kita berhati-hati dengan hutang. Dia ada hukum sendiri tentang hutang. Ya, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah. Sakit hati, menyakiti hati anak. Ya. Anak menantu. Tak tahu kita. Kita hina dia, kita kata lebih kurang. Macam ikutkan perasaan. Hari ini dah jadi menantu yang paling baik. Hari ini menantu itulah yang bawa kita ke masjid. Menantu yang kita puja, ya, yang kereta besar, kereta baru, belum tentu lagi boleh tumpang kereta dia, belum tentu. Yang itu kita puji. Sibuk ya, tak sempat lah. Abah pergi naik dengan anu lah. Ya, yang KA30 tu. Nak terkencing dalam tu pun tak masalah, nak terkentut dalam tu masalah, apa pun tak kisah. Tak maaf, ayah terberak, tak kisah, cuci ya. Sakitkan hati dia. Jangan sampai menyakiti hati orang. Di pohon kemaafannya. Ya. Penutup. Satu suku ya. Zuhur kan, satu suku. Mudah-mudahan sempatlah ya. Tuan-tuan pernah jumpa ke siapa orang yang pernah dapat Lailatul Qadar ni? Ataupun tuan-tuan sendiri pernah dapat? Tak tahulah ya. Sebab orang yang dapat Lailatul Qadar pun tak tahu dia dapat. Dia pun tak tahu kan. Saya tak pernah jumpa. Saya tak pernah jumpa orang yang pernah dapat Lailatul Qadar. Saya cuma pernah jumpa generasi yang ketujuh. Generasi yang ketujuh tu last. Atas yang pertama, generasi atas yang nak sampai yang ketujuh. Macam mana yang ambutnya? Yang tu dapat. Dia tu yang ketujuh. Lepas tu yang memang tak ada dah. Tak nampak dah kesan kelebihan Lailatul Qadar. Siapa dia? Allahyarham Datuk Haji Hasanadi, Haji Arsyad. Dia tu generasi yang ketujuh. Bukan ayah dia, bukan Allahyarham Haji Arsyad yang dapat tak. Atas lagi. Saya nak sebut apa pangkat ni tak tahu istilahnya. Tapi itulah. Yang beritahu ni Allahyarham juga. Kawan saya, guru saya Tuan Haji Haidir Jamal. Dia pernah jadi pegawai di PPD Tapah. Haidir Jamal, orang lama dia kenal. Enta nak tahu siapa dia orang yang ketujuh keturunan sebelumnya dapat Lailatul Qadar. Ya, itu Datuk Haji Hasanadi arwahnya. Ayahnya Haji Arsyad. Haji Arsyad ni hafal Quran. Sebelum dia hafal Quran, dekat-dekat habis hafal Quran, dia minta, wahai Tuhan, kiranya Engkau izin aku hafal Quran, butakan aku. Buta. Dia meninggal dalam keadaan buta. Haji Arsyad ni. Masa itu 2 orang, dia abang Datuk ada hafal Quran. Ya, buta. Allahu Akbar. Masa mandikan jenazahnya wangi. Angkat macam kapeh. Contoh. Ya, Tuan Guru Haji Arsyad, pengasas ulum syariah. Ya, sekolah agama rakyat. Sampai sekarang ada lagi. Batu 20. Wallahu alam. Masuk dah masa zuhur, insya-Allah. Panjang umur kita jumpa di kesempatan yang Allah izinkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa an jamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah silap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.